Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi jika audio saya jelas, boleh minta mesej ya untuk memberitahu saya. Baik, hari ini saya ada satu perkembangan menarik ya. Ia berhubung dengan kedudukan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO. Baik, saya mulakan dulu dengan tajuk kita, iaitu lebih 60% bahagian UMNO di seluruh negara baru saja difahamkan ingin presiden baru. Okey. Jadi mengapa babak 60% bahagian ni saya akan sambung di hujung live ni, jadi pastikan anda bersama saya. Jadi sekarang sudah bermulalah gerakan untuk cuba dari pihak Zahid ya, untuk cuba menghalang ahli UMNO daripada cabar presiden. Dan benda ni sehingga hari ini ya, bermula selepas langkah Sheraton, setiap satu yang saya beritahu anda akan berlaku, sedang berlaku, dan termasuklah saya beritahu akhirnya Zahid akan cuba halang kontes jawatan presiden, itu pun sedang berlaku. Dan benda ni ada cerita hampir 2 tahun lepas. Okey. Jadi sekarang usaha sudah bermula. Sebabnya sekarang ada Perhimpunan Agung UMNO, dan di dalam Perhimpunan Agung UMNO akan berlaku percubaan untuk memberi alasan-alasan kenapa presiden tidak harus dicabar. Dan seterusnya akan diadakan Perhimpunan Agung UMNO khas. Dan di dalam Perhimpunan Agung UMNO khas, saya difahamkan akan berlaku percubaan untuk mendapat persetujuan delegasi agar jawatan presiden tidak dicabar. Now, sebelum saya sambung, sebenarnya kalau MKT mahupun Perhimpunan Agung UMNO atau Perhimpunan Agung UMNO khas membuat resolusi bahawa jawatan presiden tidak akan dicabar dan ini dipersetujui, tak kira oleh berapa bahagian. Tetapi sekiranya ada ahli UMNO yang mencabar jawatan presiden dalam pemilihan parti, dia tidak boleh dikenakan tindakan kerana resolusi ini bukanlah sesuatu yang mengikat, kerana tidak ada peruntukan dalam perlembagaan UMNO yang menghalang presiden dicabar. Malah peruntukan dalam perlembagaan UMNO jelas bahawa perlu ada pemilihan jawatan presiden setiap 3 tahun. Dan bila ada peruntukan sedemikian, maka semestinya bila kita cerita pemilihan presiden, maka sekiranya mana-mana ahli menawarkan diri sebagai calon presiden, mereka berhak, kerana itu adalah hak mereka supaya ada option untuk pemilihan ya. So tidak ada mana-mana dalam perlembagaan yang boleh atau menghalang sesiapa daripada mencabar presiden. Tetapi sekiranya Perhimpunan Agung khas diadakan dan resolusi ini diwujudkan dan diterima, maka saya khawatir bahawa akan dicadangkan perlembagaan UMNO dipinda untuk memasukkan klausa ke bahagian ke yang berbunyi sekiranya ianya ditetapkan di dalam MKT ataupun di dalam mana-mana mesyuarat bahawa pada tahun tertentu presiden tidak dicabar oleh mana-mana ahli, dan sekiranya pindaan ini dipersetujui oleh ROS, maka sekarang ianya boleh menjadi satu yang boleh dipaksa. Contohnya lepas perlembagaan UMNO dipinda menerusi Perhimpunan Agung UMNO khas, lepas itu dipinda dan diluluskan oleh ROS, maka jika MKT kemudiannya membuat mesyuarat contohnya dan berkata presiden tidak boleh dicabar dan ada orang cabar, maka orang tu boleh jadi esok langgar perlembagaan parti. Tetapi saya rasa ini tidak berlaku atas 2 sebab. Pertamanya, kalau ROS meluluskan pindaan sedemikian, ianya akan menjadi pelik dan tidak berperlembagaan, bukan tidak berperlembagaan, maaf ya, tetapi pelik, kerana ianya seolah-olah ROS
memberikan izin kepada UMNO untuk menjadi parti diktator. Keduanya, dan yang lebih penting lagi, saya difahamkan bahawa majoriti bahagian tidak ingin Zahid. Jadi sukar untuk mendapat kelulusan dari ataupun mendapat kebenaran dari delegasi supaya perlembagaan dipinda untuk menghalang pertandingan jawatan presiden secara paksa. Tapi apa pun saudara-saudari, usaha sudah dimulakan untuk memberi alasan-alasan dangkal kenapa Zahid perlu kekal sebagai presiden. Jadi hari ini Nur Jazlan, iaitu Timbalan Pengerusi UMNO Johor, mempersoalkan siapakah calon yang mahu diangkat menjadi presiden dan timbalan presiden UMNO jika kedua-dua jawatan itu dipertandingkan pada pemilihan UMNO. Jadi saya baca laporan media. Nur Jazlan membayangkan bahawa calon-calon yang ada sama ada pengecut, liberal atau gagal sebagai Perdana Menteri. Kata-kata yang cukup besar tanpa Nur Jazlan memberi sebarang nama. Tetapi walaupun dia tidak beri nama, kita tahu Nur Jazlan sedang merujuk kepada Datuk Seri Ismail Sabri, Datuk Seri Hishamuddin Hussein dan juga Khairi Jamaluddin. Baiklah. Tahu tak mengapa alasan Nur Jazlan ni begitu bodoh dan dangkal? Okey, pertamanya, kita cerita Perdana Menteri gagal. Jadi Nur Jazlan membayangkan seolah-olah kalau kita ambil Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, Presiden UMNO, mahu ke kita ambil dia sebab dia Perdana Menteri yang gagal? Okey. Saya nak ingatkan Nur Jazlan. Okey. Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi sebelum PRU 15 sendiri secara peribadi berjanji bahawa jika Barisan Nasional menang pilihan raya, Ismail Sabri akan menjadi satu-satunya calon tunggal Barisan Nasional bagi jawatan Perdana Menteri. Maknanya di situ, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi percaya terhadap kepimpinan Ismail Sabri, iaitu dia tidak berpendapat bahawa kerajaan pimpinan Ismail Sabri gagal. Jadi, kalau orang yang sedang diperjuangkan oleh Nur Jazlan sendiri tidak menganggap Ismail Sabri gagal, Nur Jazlan ni siapa nak kata Ismail Sabri gagal sebagai Perdana Menteri? Nak tipu siapa? Okay, kedua, Khairi Jamaluddin sedang dikritik kononnya liberal dan sebagainya. Pertama, Nur Jazlan ada bukti ke Khairi Jamaluddin ke siapa-siapa yang dimaksudkannya liberal? Setahu saya, selepas PRU 14, apabila Barisan Nasional kecundang, Khairi Jamaluddin adalah satu-satunya orang yang berani tampil dan memberitahu secara benar bahawa sebab Barisan Nasional kalah, dan satu Malaysia tahu Barisan Nasional kalah sebab skandal 1MDB dan penglibatan Najib Tun Razak dalam skandal 1MDB. Okay. Dan saya masih ingat apabila Khairi berkata demikian pada ketika itu, yang memangku jawatan presiden adalah Tok Mat Hassan. Bila Mat Hassan ditanya berhubung dengan sikap Khairi ini, Mat Hassan berkata memang ada kebebasan sekarang. UMNO ni sudah makin matang, setiap orang bebas memberi pendapat. Jadi kalau pemangku presiden pada ketika itu tak ada masalah, Nur Jazlan siapa? Ketiga, tidak timbul isu broker sebab Nur Jazlan kata ada orang yang broker yang nak jual maruah UMNO kepada parti lawan. Tidak timbul isu broker yang nak jual maruah UMNO kepada parti lawan, sedangkan Zahid sendiri sebelum langkah Sheraton bersubahat dengan orang yang pada ketika itu lawan, iaitu Bersatu. Pada ketika itu Bersatu kerajaan, Zahid dan UMNO luar kerajaan. Jadi Zahid jadi broker dan dia berunding dan bersubahat dengan pihak lawan UMNO pada ketika itu untuk membentuk kerajaan bersama. Jadi pihak yang dimaksudkan lawan tu bukanlah lagi lawan, kerana Zahid bersekongkol dengan pihak lawan dan kemudian bersekutu dengan pihak lawan untuk menjadi sebahagian dari kerajaan, maka dia bukan pihak lawan lagi. Jadi buat apa nak cerita orang lain yang nak ganti Zahid, kononnya mereka ni broker nak jual maruah UMNO kepada pihak parti lawan, sedangkan parti lawan yang dimaksudkan itu sebenarnya Zahid dah lama jadi broker, dah lama pelawa mereka untuk bersama bekerjasama dengan UMNO, dan kemudian menjadi kerajaan.
Jadi orang yang sedang diperjuangkan oleh Nur Jazlan sendiri yang menjadi broker yang menjual maruah UMNO. Jadi Nur Jazlan siapa nak cerita pasal orang lain? Jadi bila kita lihat semua alasan Nur Jazlan ni, nyata bahawa Kem Zahid terdesak. Kerana mereka tahu lebih 60%, malah saya beritahu itu secara rasmi. Secara tak rasmi, banyak lagi. Lebih 75% bahagian tidak ingin Zahid kekal sebagai presiden atau tidak setuju jawatan presiden tidak dicabar. Jadi sekarang alasan-alasan dangkal yang dikeluarkan, sedangkan yang paling tak layak dalam UMNO untuk menjadi presiden adalah Zahid Hamidi. Kerana bukan hanya Zahid banyak menipu, bukan hanya Zahid banyak memperdaya ahli-ahli parlimen. Zahid sebenarnya harus dipecat sebagai ahli UMNO kerana melanggar ketetapan Perhimpunan Agung UMNO yang lalu. Perhimpunan Agung UMNO yang lalu menetapkan no Anwar, no DAP. Pada ketika Zahid memasuki kerjasama dengan Anwar dan DAP, ketetapan itu masih berkuat kuasa. Jadi, bila melanggar ketetapan itu, sudah dikira melanggar dasar parti. Kenapa tindakan tidak diambil terhadap Zahid? Kenapa Nur Jazlan tidak menyebut bahawa Zahid mengkhianati parti sendiri apabila melanggar ketetapan parti? Okey. Untuk menghalalkan kerjasama itu, Zahid menyebarkan naratif palsu. Kononnya ianya titah yang di-Pertuan Agong bahawa ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional perlu bekerjasama dalam kerajaan bersama Pakatan Harapan. Hakikatnya sebenarnya Zahid telah menipu, memperdaya ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional. Dia buat warkah rahsia kepada Agong, dan di dalam warkah rahsia itu dia tipu kononnya semua MP BN sokong Anwar. Dan dia buat warkah itu sehari selepas dia sendiri mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi Barisan Nasional dan memutuskan dengan persetujuan semua ahli Parlimen Barisan Nasional bahawa bukan hanya Barisan Nasional akan duduk sebagai pembangkang, mereka tidak akan sokong sama ada Anwar atau Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Jadi, inikah orang yang Nur Jazlan fikir layak menjadi Presiden UMNO? Khianat UMNO, perdaya UMNO, tipu UMNO, kencing ahli-ahli UMNO. Dan yang paling penting, dia ada rekod mahkamah. Jadi tak ada ke calon lain. Ramai lagi yang layak. Ramai lagi yang layak. Selayak-layaknya berbanding Zahid Hamidi yang adalah punca Barisan Nasional mencatatkan prestasi terburuk dalam sejarah tanah air. Itu sahaja mesej saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.